Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan doa dan makanan halal seyogia ditangani dengan telus, berani dan amanah berpandukan hukum syarak. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengundian hadiah kepada para pemenang dan peserta pertandingan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan doa dan hubungannya dengan makanan halal seyogia ditangani dengan tulus, berani dan amanah berpandukan hukum syarak. Justru baginda sentiasa mengingatkan kepada semua pihak yang diamanahkan untuk memastikan kehalalan makanan supaya bertugas dengan betul dengan berpandu dan berpegang kuat kepada hukum syarak, bukannya bertolak ansur melonggar-longgarkan hukum. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan demikian dalam titah pada Majlis Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1444 Hijrah bersamaan dengan 2023 Masihi. Baginda bertitah Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat untuk umat manusia bagi mengeluarkan mereka dari kesesatan ke jalan yang lurus sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 57 tafsirnya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi pengajaran daripada Tuhan kamu dan ubat penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan juga petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran menurut ayat ini bukan sahaja untuk jadi pedoman bagi umat Islam, malah untuk manusia seluruhnya. Terpulanglah sama ada orang mahu menerimanya ataupun tidak. Siapa yang mahu menerima akan selamat dan yang tidak mahu akan kekal dalam kesesatan. Di masa senang dan bahagia, kita diseru supaya bersyukur. Dan di masa susah kerana musibah, kita diseru supaya bersabar dan reda terhadap qada dan qadar Allah. Ini selaras dengan galakkan menyemai sifat-sifat mahmudah, terpuji dalam menghadapi sebarang ujian atau kesusahan. Sebagaimana telah kita lalui semasa menghadapi gelombang pandemik COVID-19. Ketika itu kita membanyakkan munajat kepada Allah supaya kekal di bawah perlindungannya. Alhamdulillah, doa kita rasa-rasanya telah pun diperkenankan. Mengenai perkara doa, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengambil maklum bahawa turut menyangkut ialah hal ehwal pemakanan sebagaimana hadis riwayat Muslim ada menceritakan tentang seorang lelaki yang berjalan jauh sehingga rambutnya tidak terurus, penuh dengan debu, kemudian dia menadahkan tangannya ke langit berdoa,
Ya Tuhanku, sedang makanan dan minumannya dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengkabulkan doanya? Jelas dari hadis ini, hukum makanan adalah wajib halal. Oleh itu, beta sentiasa mengingatkan kepada semua pihak yang diamanahkan untuk memastikan kehalalan makanan supaya bertugas dengan betul, dengan berpandu dan berpegang kuat kepada hukum syarak, bukannya bertolak ansur melonggar-longgarkan hukum. Orang-orang Islam wajib mematuhi suruhan Allah untuk hanya makan makanan yang halal sahaja. Sebagaimana suruhan ini terakam dalam ayat 168 surah Al-Baqarah. Tafsirnya, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, makanan yang halal lagi baik. Demikian mengenai doa dan hubungannya dengan makanan halal. Sayugia ia ditangani dengan telus, berani dan amanah, berpandukan hukum syarak. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah mengajak umat Islam untuk mendampingkan diri kepada Al-Quran. Untuk akhirnya, marilah kita sama-sama mendampingkan diri kepada Al-Quran dengan membaca dan mentadabur ayat-ayatnya, supaya dengan itu hati yang tidur akan jaga dan dada yang gelap akan bersuluh dengan cahaya, insya-Allah. Kepada Johan, Kari dan Kariah, serta juga semua yang berjaya ke peringkat akhir kebangsaan pada tahun ini, beta tidak lupa merakamkan ucapan tahniah dan selamat maju jaya. Kemuncak Majlis Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan ialah pengurniaan hadiah kepada para pemenang dan peserta pertandingan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan hadiah-hadiah. Majlis berlangsung di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa, Brakas. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Bin Hudanak Hatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin, Bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi Musabakah. Berangkat sama Paduka-Paduka anda dan adinda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota, Pengarah Muda Haji Al-Muntadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah di Gadong Sahibul Mal, Pengarah Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Persembahan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Ahmad Asfar bin Azrai dari Malaysia. Johan Qari Musabakah Tilawah Al-Quran Mazamir Daud peringkat antarabangsa bagi kategori bawah 15 tahun di Algeria memulakan majlis. Menteri Hal Ehwal Agama dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan program pembelajaran Al-Quran di sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kerajaan dan swasta sebagai satu komponen dalam mata pelajaran pengetahuan agama Islam menggunakan kurikulum peralihan. Langkah ini adalah suatu kesinambungan pembelajaran Al-Quran di persekolahan agama. Alhamdulillah, pada tahun 2021, pelajaran Al-Quran telah dinaik taraf menjadi satu pelajaran yang tersendiri
dengan menggunakan kurikulum tetapnya sendiri. Bahawa seramai 12 orang peserta iaitu 6 Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengurusi Jemaah Hakim semasa mengumumkan keputusan musabakah menyembahkan mutu bacaan para peserta berada pada tahap yang amat baik dan mendiversitikan kemahiran para peserta, kemestian membawakan Johan Qari ialah pengiran Muhammad Amirul Aiman bin pengiran Haji Marjuki. Sementara Johan Qari'ah ialah dayangku Fauziah Nadira binti pengiran Haji Jofri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah kepada para pemenang dan peserta pertandingan. Johan Qari, penyiaran Muhammad Amirul Aiman menerima wang tunai RM7,000, piala pusingan, hadiah iringan, sijil penyertaan, pakej menunaikan fardu haji, akaun tekad haji RM2,000, sumbangan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sindaran Berhad dan Darussalam Holdings Sindaran Berhad serta sebidang kain tenunan Brunei, sumbangan syarikat Little Umi. Naib Johan Qari Awangku Adi Nazri bin pengiran Haji Jofri menerima RM5,000 hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji RM1,500, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sindaran Berhad dan Darussalam Holdings Sindaran Berhad. Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya di tempat ketiga menerima RM3,000 hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji RM1,000, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sindaran Berhad dan Darussalam Holdings Sindaran Berhad. Sementara Johan Qari'ah dayangku Fauziah Nadirah menerima wang tunai RM7,000, piala pusingan, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji RM2,000, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sindaran Berhad dan Darussalam Holdings Sindaran Berhad, sebidang kain tenunan Brunei, sumbangan syarikat Little Umi. Naib Johan Qari'ah Dr. Hajah Siti Wardah binti Meja Bersara Haji Abdul Rahman menerima RM5,000 hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji RM1,500, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sindaran Berhad dan Darussalam Holdings Sindaran Berhad. Di tempat ketiga, dayangku Siti Umi Syazana binti pengiran Haji Marjuki menerima RM3,000 hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji RM1,000, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sindaran Berhad dan Darussalam Holdings Sindaran Berhad. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada qari jemputan dan hakim-hakim musabakah. Doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Penganjuran musabakah sebagai usaha menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir.
Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Majlis Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan mencerminkan keprihatinan baginda akan pentingnya umat Islam membaca dan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran. Detik-detik penting majlis tersebut dimuatkan dalam sorotan Majlis Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1444-2023. Marilah kita sama-sama mendampingkan diri kepada Al-Quran dengan membaca dan mentadabur ayat-ayatnya, supaya dengan itu hati yang tidur akan jaga dan dada yang gelap akan bersuluh dengan cahaya, insya-Allah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sara binti Pangeran Haji Saleh Rahman petang tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan kejohanan Liga Belia bawah 20 tahun. Juga berangkat anak-anak Duli Yang Teramat Mulia. Kejohanan berlangsung di Stadium Mini Jerudong Park. Anak Duli Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntakim beraksi sebagai ketua pasukan DPMM-FC. Dalam perlawanan tersebut, DPMM-FC mengalahkan Pancur Murai FC 2-1. Salah satu jaringan dihasilkan oleh Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntakim melalui sepakan penalti. DPMM-FC akan meneruskan saingan Liga menentang Phosphor FC pada 28 Julai. $252 jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi penerbangan ketiga selamat tiba di tanah air pada pukul 8.37 pagi tadi. Mengalulukan ketiban jemaah haji yang berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin
bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Pihin Datuk Lalu Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Doa selamat dibacakan oleh Awang Haji Kaharudin bin Muhammad Ali. Juga hadir Pengarah Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengarah Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama dan Tuan Yang Terutama Imad bin Abdul Aziz Al-Muhanna, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara ini. Penerbangan ketiga jemaah haji negara yang mengikuti syarikat Darussalam Services meninggalkan Jeddah menuju Bandar Seri Begawan lewat petang kemarin. Berada di Terminal Lapangan Terbang Antarabangsa King Abdul Aziz, Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putera Maharaja Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Sementara itu, penerbangan keempat meninggalkan Jeddah hari ini dan dijadualkan tiba di Bandar Seri Begawan esok 8 Julai pukul 8.15 pagi. Menafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas peluang yang diberikan pada tahun ini. Jemaah negara Brunei Darussalam ni orang mempunyai kekuatan hati dan juga stamina juga. Ia sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa bagi kami, terutama dalam pengajakan di puncak ibadah haji. Kedudukan pangkat dan kekayaan itu adalah disingkirkan kalau berada di bumi untuk bumi Madinah dan Makkah bagi melaksanakan haji. Agama Islam melarang umatnya melakukan perkara-perkara yang boleh memberi kesan yang tidak baik pada kesihatan. Perkara menjaga nyawa adalah salah satu dari 5 perkara asasi untuk mencapai maslahat dunia dan juga akhirat selain menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Adapun antara amalan buruk yang boleh memudaratkan kesihatan tubuh badan dan nyawa itu adalah merokok. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Bahaya dan Mudarat Tabiat Merokok. Berdasarkan maklumat daripada Kementerian Kesihatan, merokok merupakan faktor utama kepada penyakit-penyakit tidak berjangkit seperti kanser, penyakit jantung, strok, kencing manis dan penyakit pernafasan yang kronik. Penyakit-penyakit ini merupakan 5 punca utama kematian di negara ini, di mana kanser paru-paru adalah kanser tertinggi di negara Brunei Darussalam dan merokok adalah penyebab utama kanser paru-paru. Ingatlah bahawa bahaya merokok boleh membawa maut bukan saja kepada perokok, bahkan juga orang yang berhampiran dengan perokok. Oleh yang demikian, sama-samalah kita mengambil langkah yang wajar dalam membenteras dari meluasnya gejala merokok. Kita berdoa semoga usaha kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala serta kehidupan kita bahagia dan selamat di dunia dan juga di akhirat. Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian penyelidikan dan dokumentasi dengan kerjasama Sekolah Arab Temburong buat pertama kalinya mengendalikan program menjejaki Makam Kesultanan Brunei. Program berlangsung pagi tadi di Pusat Sejarah Brunei. 22 tenaga pengajar dan kaki tangan Sekolah Arab Temburong mendengarkan taklimat mengenai kaedah penyelidikan, pemeliharaan dan pemeliharaan Makam Kesultanan Brunei. Selain untuk melestarikan sejarah negara kepada masyarakat Brunei, khususnya generasi muda dan belia di negara ini, program juga bertujuan meningkatkan kesedaran terhadap nilai dan kepentingan sejarah tanah air dan memperkasa sejarah Kesultanan Brunei. Para peserta juga dibawa melawat ke makam Kesultanan Brunei. 4 individu yang dipercayai terlibat dengan laporan kes jenayah dipercayai rompak secara berkumpulan di kawasan Kampung Sungai Hancing, Brakas telah ditahan oleh pasukan polis Diraja Brunei
melalui unit siasatan khas Jabatan Siasatan Jenayah. Mangsa seorang warga asing melaporkan kejadian berlaku pada 3 Julai lalu semasa perundingan jual beli bersama 3 individu dan dipukul oleh individu lain setelah perundingan gagal. Suspek yang ditahan bagi siasatan lanjut adalah 3 lelaki tempatan dan seorang perempuan penduduk tetap berumur sekitar 21 hingga 44 tahun. Berikutan perubahan kadar duit eksais bagi bahan mentah plastik dan produk lain berkaitan yang berkuatkuasa pada 17 Mei 2023, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengumumkan penahanan sementara kadar duty eksais tersebut. Ia adalah bagi membantu para peniaga tempatan untuk membuat persediaan dalam membentuk strategi perniagaan baharu untuk mendukung inisiatif ke arah pengurangan penggunaan plastik di negara ini. Kadar duty excise yang akan dikenakan secara sementara kepada semua pengimport bagi barang di bawah kod HS yang berkenaan adalah sebanyak 5% daripada nilai perdagangan yang diisytiharkan. Pihak kerajaan juga mengambil maklum perubahan kadar duty excise berkenaan juga telah memberikan impak kepada syarikat-syarikat pengilang, pembuat barangan plastik, para peniaga dan juga sebilangan pengguna. Penahanan sementara kadar duty excise tersebut sebanyak RM5 per kilogram ke atas 139 barisan kod Harmonized System HS iaitu di bawah heading 39.01 hingga 39.14 dan sebilangan produk plastik di bawah heading 39.23 sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Jabatan Kastam dan Eksais Diraja akan menguruskan bayaran balik jumlah perbezaan bayaran duty excise yang telah dibuat pada kadar RM5 per kilogram sejak 17 Mei 2023. Bagi maklumat lanjut, layari semua platform media sosial Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak. Dengan mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, beberapa stesen minyak akan ditutup bermula pukul 9 pagi. Jadual penutupan sementara stesen-stesen minyak yang terlibat seperti yang tertera. Bagi pertanyaan lanjut, hubungi unit SDT IBE melalui email sdt@mofi.gov.bn atau melalui talian 2334092. Saingan Liga FA BD bawah 15 tahun. 3 perlawanan berlangsung pagi tadi menyaksikan DP MMFC, Sekolah Sukan dan TAFA masing-masing mengutip 3 mata penuh. Di Stadium Mini Jerodompang, perlawanan antara DP MMFC dengan Indra SC menyaksikan kedua-dua terikat tanpa jaringan di separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, DP MMFC mendahului gol pertama pada minit ke-33 sebelum terus menambah 2 lagi gol pada minit ke-40 dan 56. Keputusan akhir menyaksikan DP MMFC menang 3-0 ke atas Indra SC. Di Padang AFA BD pula, projek ikan pusuh menentang Sekolah Sukan. Separuh masa pertama, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Bersambung separuh masa kedua, Sekolah Sukan menjeringkan gol pertama dan kedua pada minit ke-38 dan 54. Keputusan itu kekal sehingga whistle penaman dengan keputusan projek ikan pusuh tewas kepada Sekolah Sukan 0-2. Keputusan lain, TAFA menang menundukkan Wasan FC 2-0.